Assalamualaikum kepada semua murid-murid cikgu. Diharap semuanya sihat. Okey, hari ni cikgu akan mengajar tentang kemahiran proses sains yang pertama iaitu memerhati. Ataupun pemerhatian. Okey. Pemerhatian ni kita nyatakan apa yang kita perhatikan menggunakan semua organ diri kita ataupun sebahagian organ diri kita. Okey, sebelum ni kita dah pernah belajar organ diri kita ada 5 iaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghidu bau, lidah untuk merasa dan kulit untuk menyentuh. Okey. Contohnya, kita lihat gambar ni. Gambar yang pertama ni mangga masak. Okey. Mangga masak, kita bayangkan kita lihat mangga yang masak ni. Okey. Kita boleh cakap pemerhatiannya iaitu kalau kita menggunakan organ deria mata. Okey, kita boleh lihat dengan menggunakan mata iaitu mangga itu berwarna kuning. Okey, itu contoh pemerhatian pertama. Okey. Lagi jika kita menggunakan organ deria hidung, kita boleh mengatakan bahawa mangga itu berbau harum. Ataupun kita boleh menggunakan organ deria lidah, kita boleh tahu mangga itu rasanya manis. Ataupun kita boleh cakap mangga itu rasanya masam kalau mangga yang masam lah. Tapi sebab kita lihat mangga ni kuning, kita boleh kata dia manis. Okey. Seterusnya. Okey, kalau kita menggunakan organ deria kulit, kita boleh mengatakan kita bayangkan kita sentuh mangga tu, kita tahu mangga itu mempunyai kulit yang licin. Okey. Okey, contoh yang seterusnya. Kita lihat juga itu kalau ada satu gambar. Okey, yang kedua ni gambar dia ada dua buah anak pokok. Pokok pasu P, anak pokok P, anak pokok R. Okey, pemerhatian pertama kita boleh cakap, kita boleh katakan anak pokok R ni lebih tinggi berbanding anak pokok P. Okey. Ataupun kita boleh katakan, kita lihat juga daun anak pokok R ni lebih besar berbanding daun anak pokok P. Okey. Dan seterusnya kita boleh katakan tentang batang dia. Okey, batang anak pokok R ni lebih besar berbanding batang anak pokok P. Okey, itu contoh-contoh pemerhatian. Okey. Pemerhatian. Okey, cara yang satu ni, cara pertama yang kita lihat, kita tengok gambar ni. Dalam jadual ni. Okey. Ada haiwan, ada bilangan telur yang dihasilkan. Okey, haiwan. Haiwan pula ada dua. Haiwan ayam dan penyu. Jadi kita tahu ini adalah PM. Haiwan ni adalah PM. PM ni ingat dah apa dia? Pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi dan PB dia, pemboleh ubah bergerak balas bilangan telur yang dihasilkan. Kamu kena ingat balik apa yang kita belajar sebelum tahun sebelum ni. PM dengan PB kan? Okey. Jadi, kita lihat PM ni ada dua. Ada dua jenis. Ada ayam, ada penyu. Jadi, kalau PM dia ada dua jenis, kita kena pilih banding. Pemerhatian dia kita kena pilih banding kan? Bandingkan antara dua ni. Okey. Pemerhatian yang kita boleh jawab kalau keluar soalan macam ni, kita boleh ceritakan pasal bilangan telur dia lah kan. Okey, bilangan, tulis dulu PB. PB dia bilangan telur yang dihasilkan. Okey, lepas tu kita dah tahu bilangan telur yang dihasilkan. Lepas tu oleh penyu. Okey, penyu lebih banyak berbanding ayam. Kita lihat sini pun kita tahu kan, penyu 200, telur dia ayam 8. Jadi kita ceritakan perbandingan antara bilangan telur penyu dan ayam ni. Kita ceritalah bilangan telur yang dihasilkan oleh penyu lebih banyak berbanding ayam. Okey, ataupun kalau kita cerita tentang ayam dulu, kita boleh cakap bilangan telur yang dihasilkan oleh ayam lebih sedikit berbanding penyu. Okey, itu cara pertama jika ada dua jenis PM. Cara kedua ni, kalau PM dia lebih pada dua. Tadi kita tahu PM dia ayam dengan penyu je. Tapi kalau dia bagi tengok graf ni. Okey, PM dia ada banyak, ada 4 ni. Ada perbainan ni, ada kertas pasir, ada simen, ada jubim. Okey. PM dia adalah jenis permukaan. Okey, dan PB dia adalah kelajuan kereta mainan. Okey.
Kita tahu kalau dia bagi graf, yang mendatar ni dipanggil PM dan yang menegak ni dipanggil PB. Okey. Sekarang ni kalau PM dia lebih daripada 2. Tadi kita nak bandingkan ayah dengan penyuruh, tapi sekarang ni ada 4. Ada 4 jenis PM. Jadi kita boleh ceritakan pemerhatian, kita pilih paling tinggi ataupun paling rendah. Okey, contohnya dalam graf ni kamu lihat. Kalau kamu lihat paling tinggi kelajuan kereta mainan yang mana? Jubim kan? Okey, permukaan jubim. Jadi kita boleh cerita kelajuan kereta mainan pada permukaan jubim paling tinggi berbanding pada permukaan permaidani, kertas dan simen. Okey, ataupun kita nak cerita tak nak paling tinggi, kita nak cerita paling rendah pun boleh. Kita tengok dalam graf ni paling rendah adalah permaidani. Jadi kelajuan kereta permainan pada permaidani paling rendah berbanding pada kelajuan jubim, kereta pasir dan simen. Okey, tengok ni, nampak tak? Permaidani ni paling rendah. Kelajuan dia 10 meter per saat berbanding dengan yang lain ni. Yang lain ni semua laju-laju kan. Okey. Itu cara kedua. Kalau ada PM lebih pada 2 jenis. Okay, cara yang ketiga. Kalau PM perkara yang sama. Kita lihat ni dalam graf ni. PM dia tahun. Tahun 1995, 2000, 2005, 2010. Itu sama kan jenis dia. Okey. PB dia keluasan hutan yang tinggal. Jadi kalau macam ni kita tengok graf ni. Okey. Graf ni semakin menurun, betul tak? Jadi keluasan hutan ni setiap tahun ni dia akan menurun. 1995 turun, 2000 dia akan turun. Jadi keluasan hutan ni semakin sedikit. Jadi kamu boleh cakap keluasan hutan yang tinggal ni semakin berkurang. Okey, kita boleh cerita kalau dia sama, PM dia sama tahun, kita boleh cerita pemboleh ubah bergerak balas dia semakin berkurang, iaitu pemboleh ubah bergerak balas dia keluasan hutan yang tinggal semakin berkurang. Ataupun kita boleh cerita juga keluasan hutan yang tinggal paling sedikit pada tahun 2010 berbanding tahun sebelum-sebelumnya. Okey. Okey, situ saja. Cikgu harap kamu semua faham. Jika ada masalah ataupun yang tak faham, kamu boleh PM personal cikgu ya. Okey. Sekian, terima kasih. Selamat mendengar.